الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال المؤلف رحمه الله ويقال هو ترك السعي فيما لا يسعه قدرة البشر. ويقال غير ذلك كما بينته مع فوائد في شرح رسالة الشيخ أبي القاسم القشيري. Seterusnya Musannif rahimahullahu ta'ala menyebut wa yuqalu, dan dikatakan dikatakan tawakal itu ialah tarkus sa'i, meninggalkan usaha, fima la yasi'uhu, pada sesuatu yang tidak mencelusi qudratul bashari, kekuasaan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarin ta'rif tawakal ialah berpegang teguh kepada Allah
dan memutuskan melihat kepada asbab. Itu makna tawakal. Berpegang teguh kepada Allah dan memutuskan memandang kepada asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'a tahajju'iha, dalam waktu yang sama mempersiapkan asbab. Itu ta'rif kemarin. Berpegang teguh kepada Allah dan tidak memandang sebab, tapi sebab ambil, tapi tak pegang dengan asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah kita ialah memandang asbab. Pasal apa makan ubat tak lega? Duk baca, pasal apa makan ubat tak lega? Sebab dia tak tawakal tu. Sebab dia pegang dengan ubat, dia tak pegang kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa aku buat macam ni tak jadi? Patut jadi ni. Tu sebab dia tak bertawakal kepada Allah. Tawakal ni berpegang teguh kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak memandang kepada asbab, tapi mengambil jalan asbab. Berpegang teguh pada Allah, sebab kita ambil, tapi kita tak memandang kepada asbab. Kalau tak jadi, kita hanya akan kata Allah tak bagi, Allah tak izin, Allah tak nak. Ini pada orang yang bertawakal. Dia tak kata aku buat macam ni patut jadi ni. Dia tak kata macam tu. Ini dipanggil tawakal. Tarikh hari ni wa yuqalu, dikatakan ta'rif tawakal itu ialah tarkus sa'i, meninggalkan usaha fima la yasi'uhu qudratul bashari, meninggalkan usaha pada perkara yang tidak mencelusi. Celus ni bahasa buku dia panggil celus juga lah. Orang KL kata apa? Muat. Yang tidak mencelusi, tak boleh masuk. Qudratul bashari. Contoh macam ni. Ni parti pembangkang, ni parti kerajaan. Masuk pilihan raya. Parti kerajaan memiliki kemampuan yang cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kempen orang menyokong dia, dia memiliki potensi yang besar untuk nak menarik sokongan orang pada dia. Parti pembangkang tak cukup. Parti kerajaan dia boleh buat, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peperangan ialah tipu daya. Jadi dia buat tipu daya. Contoh saja, dia bagi IC kepada pendatang-pendatang. Satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu perkara yang mana parti pembangkang boleh lawan. Yang kedua, dia bawa masuk pengundi di luar kawasan, orang panggil pengundi hantu. Dan macam-macam dia boleh guna agensi dalam kerajaan. Parti pembangkang ni nak lawan dia tak boleh, sebab dia telah menggunakan semua mekanisme yang ada untuk dia nak menang. Dia guna habis. Parti pembangkang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Parti pembangkang pula, dia kena guna seluruh kemampuan dan mekanisme yang ada pula untuk dia nak menang dengan berdepan dengan parti pemerintah. Maknanya dia kena kerja kuat. Dia kena kerja kuat ni habis pun orang dah kata out meta, habis. Jadi had yang dia tak mampu tu, had tadi tu, mengenai hantu dan sebagainya, had itulah yang dia serah kepada Allah. Faham tak? Itu disebut la yasi'uhu qudratul bashari, yang tidak mencelusi, yang tak boleh dipenuhi oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemampuan kemanusiaan. Kemampuan manusia tak boleh. Itulah yang kita tawakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kalau kereta kita boleh naik selaju 145 km sejam contoh, dia kena tekan sampai habis. Yang mana semua kemampuan yang ada dia kena guna habis. Yang dia tak boleh, itu yang serah pada Allah. Tapi kalau dia tak guna habis, dia tak layak untuk tawakal. Faham tak? Boleh pergi 180 km sejam, tapi dia sekat 160 ya, dia tak layak tawakal. Sebab hang tak guna habis. Nak tawakal ni selepas guna kita dah habis, hak tak habis, hak tak mampu habis, itu serah pada Allah. Jadi subhanallah, itu syarat kemenangan. Setiap pejuang Islam, setiap orang Islam yang nak perang dengan berlawan dengan musuh dia, macam tu, dia kena guna habis kemampuan yang ada. Macam pelajar yang nak ambil periksa, dia kena study maut. Mana dia kena study ni habis. Tidur pun tak macam selalu dah. Maknanya masa membaca itu, masa muzakarah tu lebih banyak daripada masa dia yang biasa-biasa. Lepas tu ada keadaan yang dia tak boleh nak counter dah. Allahumma salli ala sayyidina. Apa dia? Dia tak tahu cikgu dia nak buat soalan mana. Hak tu tak tahu dah. Hak tu yang serah pada Allah. Hak pihak diri dia dah guna habis. Yang dia tak mampu, hak tu serah pada Allah. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yuqalu ghairu dhalika. Dan dikatakan bukan yang demikian itu. Mana ada ta'rif lain. Kama bayantuhu ma'a fawaida, seperti mana yang telah saya jelaskan beserta fawaid, beserta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faedah-faedahnya dalam syarah risalah Al-Syekh Abil Qasim Al-Qushairi. Dan satu ulama namanya Al-Imam Al-Qushairi menulis tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat-sifat yang baik yang perlu ada pada manusia. Di antaranya tawakal. Pengarang kitab kita iaitu Wali Ruslan, iaitu pengarang kitab kita iaitu Syekh Zakaria Ansari radhiyallahu taala anhu telah menyusun satu kitab syarah kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarah kepada risalah Syekh Abil Qasim Al-Qushairi. Dalam tu dia terang lebih lanjut, dia terang lebih mendalam. Qala wa tauhidu, wa tauhidu, dan tauhid itu wa huwa hukmuka wa ilmuka bi wahdaniyatillahi ta'ala. Tauhid itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Wa tauhidu, jadi dia sebut tauhid itu. Pasal apa dia sebut tauhid selepas dia sebut tawakal? Sebab tauhid ialah lazim bagi tawakal. Tauhid itu lazim bagi tawakal. Maksudnya lazim ni makna kalau ada hak ni, dia kena ada hak ni. Tak boleh perasin di antara dua tu. Itu benar lazim. Orang yang bertawakal mesti bertauhid. Macam contoh, orang cerita berkenaan dengan pejuang-pejuang Islam yang duduk di selatan Filipina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka tu kalau menembak, mereka tak menyorok, mereka tak bersembunyi. Mereka tembak, mereka tak menyorok. Jadi kata orang, mereka ni tauhid mereka kuat. Bayangkan tauhid kuat, orang tembak api. Sebab mereka percaya bahawasanya Muhammad Sayyidina Muhammad, tembakan musuh kalau Allah tak izin tak menembus jasad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Dan tak mematikan, tu dia panggil tauhid, pegangan pada Allah. Yang matikan ialah Allah. Allah itu yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidup dan juga mematikan. Dulu waktu berlaku peristiwa Mali, ada satu orang iaitu Patih Mak Piah, ayah pada Ustaz Yusni Mak Piah. Dia subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu ditembak, peluru semua lekat dalam ni, di tulang ni, tak tembus, setakat itu semua lekat. Baju koyak rabak, salah Sayyidina Muhammad, dan tak mati. Dan dia nak mati sangat, mati syahid, tapi tak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia tengok semua sahabat-sahabatnya gugur sebagai syuhada, dia sedih, dia tak mati. Tu kata tauhid. Maknanya yang matikan ialah Allah. Qala wa tauhid, seperti pernah berlaku pada pejuang Islam mujahidin di Afghanistan melawan Rusia. Jatuh peluru pandu, tengok peluru pandu mai dah, mereka duduk dalam kubu. Nak jatuh pakat takbir semua dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal mereka kata mati dah kita, syurga dah kita, seronok dah. Tengok-tengok, pom jatuh tak meletup. Pakat sedih lah, ya Allah. Pasal mereka nak mati, tiba-tiba tak mati. Maknanya yang menghidupkan dan mengaktifkan peluru pandu ialah Allah. Semua Allah. Itu tauhid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa tauhid, disebut tauhid sebab tauhid lazim daripada tawakal. Mesti kena ada. Bila ada nut, mesti ada skru. Mana mesti. Kalau tidak, tak ada makna apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa tauhidu huwa hukmuka wa ilmuka biwahdaniyatillahi ta'ala. Tauhid ialah ketetapan engkau, iaitu engkau menetapkan, wa ilmuka, dan pengetahuan engkau, biwahdaniyatillahi, dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tauhid muta'alliqun bil kashfi. Tauhid itu bersangkutan dengan kasyaf.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa tauhid, dan tauhid itu, wa huwa hukmuka, iaitu ketetapan engkau, wa ilmuka, dan juga pengetahuan engkau, bi wahdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, bila kita mengaji ilmu tauhid, tauhid ni dia ilmu yang penting, dia yang mendasari ilmu tauhid ialah wahdaniyah. Nampak tak perkataan asal dia? Wahdaniyah. Wahdaniyah ialah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid mengesahkan Allah. Nampak tak? Dia penasal kalimah dia. Itulah orang panggil ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid, ilmu nak mengesahkan Tuhan. Dia ialah ilmu tak membahaskan tentang wahdaniyah, ialah membahaskan tentang sifat yang paling yang memaksi dalam ilmu tauhid. Di sana juga ilmu tauhid orang panggil ilmu kalam. Sebab ilmu kalam ilmu yang paling susah sekali nak faham dalam sifat 20. Jadi buhat payah tu. Baik. Sebagai contoh, nanti malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu kita mengaji bab wahdaniyah pula. Okey, di antara yang kita nak mentauhidkan Tuhan ni ialah kita nak mentauhidkan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan esa, zat Tuhan esa, sifat Tuhan esa, perbuatan Tuhan esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esa ni bukan satu. Esa makna tunggal. Tunggal mana tak ada hal lain. Ni anak ke apa ni? Ni anak tunggal. Ni anak tunggal ustaz. Oh, pasal apa? Tak ada anak sulung, tak ada anak yang ketiga. Hak ni lah satu-satunya anak kami. Dia panggil anak tunggal. Tuhan kita esa, Tuhan kita tunggal. Berarti kita tak ada satu Tuhan yang lain daripada Tuhan kita. Tak ada Tuhan yang pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga. Tuhan kita satu je, Allah. Satu tu maknanya tunggal. Jadi bila kata kita mentauhidkan Allah, kita menunggalkan Allah. Kita menunggalkan Allah. Sebagai contoh, perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan esa. Perbuatan Tuhan esa. Apa makna dia? Perbuatan dengan makna perbuatan yang meninggalkan bekas, ataupun perbuatan yang memberi bekas, ataupun perbuatan yang memberi kesan. Ni tengok, ni penumbuk ni tumbuk orang. Tumbuk orang. Sakit tak? Sakit. Yang menyakitkan itu bukan tumbuk ni, Allah. Makan racun, mati. Yang matikan bukan racun, Allah. Tu Nabi kita SAW pada hari Khaybar, pada hari menang Khaybar, jadi mai perempuan Yahudi bawa mai kaki kambing kat Rasulullah. Nabi kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi kita telan makanan tu. Ketika tu kata kaki kambing, ya Rasulullah, ana masmumah. Wahai Rasulullah, saya diracun. Jadi Nabi SAW telah menelan racun, tapi tak berkesan apa-apa pada Rasulullah. Pasal Rasulullah SAW ialah seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mentauhidkan Allah. Semua tu tak matikan, tak beri kesan. Akhirnya tunduklah semua makhluk kepada Allah. Bila mana kita tawakal,
hal lain tak masuk. Waktu kami kena COVID hari tu, masalah saya Ustaz Tamizi, sahabat saya, mai tolong. Dia masuk dalam rumah. Kami semua kena dah, teruk lah. Dia main bantu. Dia bagi, dia baca doa, dia bagi ubat, sekian, duduk lama juga. Jadi dia masuk tu betul. Dan dia balik dengan selamat. Sebab dia tauhid. Dia mentauhidkan Tuhan, tak ada kesan apa-apa. Sebab yang memberi penyakit itu Allah. Bila kita masuk dengan tauhid, satu benda pun tak akan kena pada kita. Masalah kalau kita masuk tu dia mana tak berani, kena. Orang yang takut sangat pada penyakit tu, dia kena. Jadi kalau dia masuk dengan tauhid, tak ada apa, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita mengaji ni, kita nak tanam bagi betul ni. Sebab hak ni sangat-sangat penting di akhir-akhir zaman ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajar kita sebelum subuh ialah guru infak Masjid Darussalam 1, guru infak Masjid Darussalam 8, guru infak Masjid Darussalam 15, guru infak Masjid Darussalam 19, guru infak Masjid Darussalam 20, guru infak Masjid Darussalam 21 dan guru infak Masjid Darussalam 23. Khususnya Nur Hayati, tolong doakan semoga kami sekeluarga selamat daripada Covid. Taman Permata 1, amin. Nurgina Lin, Joffrey dan keluarga Rawang, InsyaAllah kita doakan semua pelajar kita, Allah bagi keselamatan pada mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah bagi kemudahan pada mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah berkati mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah jadikan anak-anak cucu mereka orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Dan Allah jadikan di antara anak cucu mereka akan jadi para alim ulama, akan jadi menting pada umat Islam di akhir zaman, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah selamatkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ialah orang yang mustajab doanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu juga kita harapkan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamu